Farshana Safiti Munawir. My matrix is 17 DSK 23F2005. Hi, my name is Nur Aful Ala binti Zainuddin. My matrix number is 70 DSK 23F 2018. Nama saya Nur Akila binti Radin, nombor matrix 17 DSK 23F 2023. My name is Nurkis binti Muhammad Kamaluddin and my matrix number is 70 DSK 23F 2013. Hai, Assalamualaikum Ibu Karamia. Thank you for giving us the opportunity to interview you. We would like to ask you a few questions about how you manage your financial. We believe that you are someone that has been succeeded in your life. First of all, can you tell us a bit about your family and your personal life? Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Amalia Ruslan dari Jabatan Pengajian Am. Saya bekerja sebagai pensyarah Jabatan Pengajian Am dalam unit Pendidikan Islam dan Moral. Saya lulusan degree daripada Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang syariah. Saya ada 2 orang anak. Saya tinggal di Sabak Bernam. Your career. What motivate you to switch this career? Saya bermula dalam bidang ni waktu saya study, saya mendapat tajaan beasiswa daripada KPT. Kita akan sambung untuk mengajar atau berkhidmat dengan KPT. Sekarang saya masih lagi berkhidmat dengan KPT di Politeknik Sultan Idris Shah. How do you manage your financial accordingly? Pertama sekali, setiap bulan kita dapat gaji, kita akan buat simpanan. Simpanan dulu. Kalau kita tak menyimpan, kita guna dulu, memang kita takkan simpanan. Ikut kita lah, kita nak buat 10% simpanan daripada gaji, 5% pun boleh sebenarnya. Kita nak upkan ikut kesesuaian keperluan kita. Bila kita dah ada simpanan yang pertamanya, contoh 5% lah simpanan. Kemudian baru kita pergi kepada pembayaran komitmen. Bil rumah, bil telefon, kenderaan, minyak, petrol, takaful. Takaful ni penting. Walaupun ada orang kata membazir duit bukannya nak sakit. Pada saya backup kepada apa-apa yang berlaku yang kita tak tahu pada masa akan datang. Question is, how do you invest in any mutual fund, retired pension fund, open share or any other investment scheme? Selepas SPM, saya memang mencarung di dalam PSB. PSB ni dia bukan satu yang paksaan. Bila you rasa you nak menyimpan, you akan masukkan duit. Tetapi dia masih lagi di dalam pelaburan lah. Kita tahu SPB tu adalah satu pelaburan. Kita akan dapat dividen pada setiap tahun kan. Itu kita sebut sebagai pelaburan. Tetapi saya tak ambil SPB yang product financing. Sebab financing tu adalah satu pinjaman. Bila pinjaman, kita dipaksa untuk bayar setiap bulan. Kita kena bayar setiap bulan. Pada saya, pelaburan yang stabil, yang risiko rendah, saya memilih ASB. How Megan prepares or plans for any uncertainties, like for unexpected situations, personal emergency? Kita masuk ward ke, anak masuk ward ke, kereta problem dan sebagainya, patutnya yang sebaik-baiknya kita ni simpanan. Pada saya eloknya 3 bulan simpanan, 3 bulan gaji untuk kita punya simpanan emergency. Apa-apa yang berlaku, kita akan pakai kita punya simpanan emergency. How much? How much? Contoh gaji seseorang tu sebulan 4,000 contohnya kan. Jadi kita kena ada 3 bulan gaji untuk kita punya kecemasan. Tetapi kalau tak mampu lagi buat 3 bulan, sebulan pun cukup. Dari semasa ke masa kita kena naikkan lah kita punya simpanan kecemasan tu supaya apa-apa saja berlaku, kita ada backup. Minjam alung itu sangat tidak bagus. How to manage to build your wealth? Kita masih belum kaya, tetapi saya tahu saya harus bekerja untuk mendapatkan pendapatan dan kita perlu menyimpan. Orang kata menyimpan susah, tetapi lagi susah bila tak ada simpanan. Simpanlah sebanyak mana supaya kita jadi kaya. Another question is, how one justify in making loan or using credit card? Pinjaman memang kita tak boleh lari dari pinjaman. Kita nak beli kereta, kita nak beli rumah, mesti pakai pinjaman. Tetapi setiap bulan kita kena bayar pinjaman mengikut waktunya. Kalau satu hari bulan, sebelum satu hari bulan kita kena bayar. Jadi saya buat macam itulah melalui potongan gaji. Kalau bukan melalui potongan gaji pun, kita akan bayar sebelum tamat tempoh tu lah setiap bulan. Untuk credit card, pada saya ada kepentingannya juga pakai credit card. Bukan credit card itu satu benda yang negatif, tapi cara kita menggunakan credit card itu perlu semak. Jadi saya, kita menggunakan credit card untuk hal-hal tertentu. Credit card yang boleh dapat point, dia boleh tebus point tu. Saya pernah tebus point, dapatlah voucher Lotus 100, 200. Jangan pakai credit card bila kita tahu kita tidak boleh nak manage kita punya kewangan dengan baik. What are your recommendation or suggestion to all Malaysians facing the possibilities of world economics uncertainties in 2020? 2025 ni banyak mengatakan ekonomi akan semakin meruncing, ya? Barang akan semakin mahal dan sebagainya. Suggestion, kita kena ada simpanan. Itu tak semestinya ekonomi naik atau ekonomi turun, kita mesti akan ada simpanan. Tak semestinya dalam bentuk wang ringgit, tetapi boleh dalam bentuk emas ataupun pelaburan saham ringgit dan sebagainya.